على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu untuk bulan ini. Dan insyaallah pada malam ini tuan-tuan kalau ada minat sila mengambil Al-Quran, tengok surah Ibrahim, surah Ar-Rum, surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Sudah buka Quran kalau minat. Sama-sama kita dapat paham insyaAllah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Bila buka ya. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Jumpa. InsyaAllah. Ini untuk renungan kita pada malam ini apa perumpamaan Allah kepada kita umat manusia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah ini, saya ulangi lagi, surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara. Tara dengan makna melihat. Allah bertanya di ayat ini, apakah kamu tidak melihat? Nah, begitu. Apakah kamu wahai manusia? Tara makna melihat. Melihat dengan mata. Alam tara kaifa daraballah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Daraba asal makna pukul. Ya. Asal maknanya. Di sini maknanya bukan makna pukul. Suatu Quran ini kena tengok tafsiran dia juga. Daraba di sini nak maksudnya Allah membuat satu perbandingan. Allah membuat satu perumpamaan. Kaifa daraballah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, masalan, satu perumpamaan, kalimatan thayyibah. Kalimatut thayyibah, kalimah yang baik. Kalimah, kata-kata yang baik. Saya cerita teruslah. Kata-kata yang baik ini boleh bagi pada dua, paling kurang. Ada ulama mengatakan kalimah thayyibah itu ialah kalimah la ilaha illallah. Ini ulama punya tafsir. Bukan saya yang kata, saya hanya menyampaikan. Ya, kalimah la ilaha illallah itu termasuk dalam kalimah thayyibah. Kalimah yang baik, thayyib.
Taib tu baiklah. Kalau orang dulu orang baca Quran sedap dia taib atau baiklah gitu. Kalimah tayyibah, kalimah yang baik. Satu ulama kata ialah kalimah la ilaha illallah. Sebenarnya kalimah la ilaha illallah ini saya dah terang dulu dalam kitab terjemahan hikam dulu, mengkali lupa. Orang yang berpegang dengan kalimah la ilaha illallah itu kalau dipaham sungguh-sungguh, dia sanggup buat apa saja untuk Allah, hatta nyawa sekalipun, kalau paham. Tapi kerana kita ini paham juga, tapi paham kita tu terlalu kecil. La ilaha illallah. Selalu diterjemah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah sahaja. Panjang ceritanya. Jadi makna sembah itu maknanya kebaktian. Asal saja apa yang kita curahkan sebagai amal bakti, baik sunat, wajib, harus, melainkan menurut kehendak Allah. Sampai ke peringkat mengurus dunia, negara juga untuk Allah. Ini yang kita dalami ini lagi daripada prinsip la ilaha illallah itu saja. Lepas sekarang tuan-tuan bekerja. Dulu bekerja, sekarang dah pencen pada jualan. Betul lah. Kita bekerja untuk apa? Untuk makan saja. Kata Abu Yahamka, kalau begitu saja kita menjadi hamba kepada perut kita sendiri. Saya ingat lagi, beliau ni dia keluar satu kata-kata cukup berhikmah. Allah yarham almarhum Abu Yahamka. Boleh jadi rojokan. Jangan jadi hamba perut. Kalau kita berbakti kepada semata-mata untuk manusia duduk di atas pada kita, nak suruh dia tengok sempurna, cantik, elok, mananya kita bertuhan kepada orang. Kata Abu Yahab. Sebab itu illallah ini hanya Allah sahaja. Sebab itu dalam pengajian tauhid, tuan-tuan, la harfun nafi, huruf nafi, tolak dulu. Yang ditolak apa? Al-ilah, ilah tu, Tuhan yang dipertuhankan oleh orang. Tolak semua sekali. Bersih, clear macam kain putih. Illallah, melainkan hanya Allah saja yang ada dalam hati kita. Kemudian buat amal, berbaktilah kita. Baik dalam bidang apa kita ceburi. Bidang negara, bidang politik, bidang apa saja. Allah saja. Kalau Allah maknanya kita kena buat menurut apa yang Allah suruh. Kita pula duk bangga dengan perlembagaan yang dibuat oleh manusia. Nampak? Silap dah kita? Silap. Perlembagaan itu tak silap yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang perlembagaan itu ada saingan sebelah. Tak tahulah pula. Nanti jangan orang kata menghina perlembagaan negara pula. Bukan begitu maksud saya. Illallah. Allah itu maknanya perlembagaan Allah lah yang paling selamat dan paling cantik sekali. Yang ini tak senang hati barat, orang barat. Dan orang-orang yang menjadi kuncu-kuncu barat. Begitu. Saya ingat faham. Kalau diperjelaskan lagi, boleh insyaAllah setakat mana mampu. Tapi begitulah kedudukannya. La ilaha illallah. Itu makna kalimah yang tayyibah itu, kata satu ulama, kalimah la ilaha illallah. Satu.
Dan kata ulama yang lain pula, termasuk juga kalimah la ilaha illallah dan kalimah-kalimah yang baik, ucapan yang baik, nasihat yang baik, pandangan yang baik, kata-kata yang baik di sisi Allah, termasuk kalimah thayyibah juga. Dua makna. Okey, paham? Perumpamaannya macam apa kata Allah? Kasajaratin thayyibah, seumpama pokok yang baik, pokok yang sehat. Dah tahulah pokok apa yang kita tanam di rumah, mangga ke, membelam ke, nangka ke, durian ke, apa saja yang kita tanam, pokok itu baik. Maka baik ini maknanya pertama sekali benih yang baik. Itu satu. Ditanam secara yang sehat, cara yang betul menurut kaedah pertanian. Maka pokok yang seumpama pokok yang baik, maka akar tunjangnya asluha sabit. Akar tunjangnya itu tetap di bumi. Alang-alang angin tak tercabutnya. Kalau setakat angin sesuai bahasa, tak tumbang. Sebab itu orang mengucap la ilaha illallah ni tarekat lah pula. Menurut tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Di sini pun ada pengamalnya. Dia nak sebut kalimah itu, dia tarik saja ini. Itu tafsiran dalam tarekat. Ini. Afdal zikri itu sama. Fa'lan annahu la, diambil daripada anu, dari bawah, dari pusat. La ilaha illallah. Ambil mula tu. Coba. 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 La, ambil kau. Lalu turun ke bawah. Naik pelan-pelan. La ilaha illallah. Mati sebelah kiri. Ulang 3 kali. Sekali pun boleh juga. Kemudian ulang. Lenggang. La ilaha illallah. Dia mati di sini. Mati sebelah kiri. La ilaha illallah. Itu angkat sikit. Nak bagi tasdik. Tak ada dah yang lain. Hanya Allah. Begitulah. Menguatkan kata-kata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang tu. Mati sini. Saya pernah tanya, kenapa mati sebelah kiri? Kenapa orang kata mati belah kanan? La ilaha illallah. Dah biasa dari bawah. Ni dah mati sebelah kiri. Lenggang lenggok. Pasal apa dia lenggang? Saya tanya juga. Yang kita dulu lenggang ni, dia ambil terjemahan di sini lah. Wa far'uha fis sama. Dia kata. Dahan pokok segala-galanya, ranting apa semua di udara, maknanya di atas. Tu'ti ukulaha, dia memberi makan, memberi hidangan kepada siapa saja, biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Jadi orang yang berpegang kepada kalimah la ilaha illallah ini betul-betul paham, betul-betul hikmah. Dia seumpama pokok yang terjunam ke bawah akar tunjangnya. Berapa dalam? Tengok kesuburan tanah. Kemudian dia beri makan. Lenggang lenggok itu umpama pokok yang berlenggang ditiup angin. Itu tafsiran. Ya. Kalau tuan-tuan faham lah sikit. La ilaha, jadi lenggang lenggok pokok tu disebab ditiupkan oleh angin,
buahnya pun jatuh. Umpamanya durian lah, bila angin turun, angin datang angin, turun lah buah yang masak tu, berdebak, tinggal makanlah siapa saja. Jadi nak bayarlah sikit. Orang yang tak nak pokok, tuang pokok tak makan pun. Biasa orang dusun durian, saya kebetulan ada sikit dusun durian di kampung arwah nenek dulu. Dusun, orang tuan kebun tu, tuan dusun ni dia tak makan. Dia puas dengan bau je. Tapi kita ni yang sebiji tak cukup. Tak apalah. Sama juga orang yang ada kebun rambutan, tuan tahu rumah tu tak makan sangat. Orang dua datang makan. Tak apalah, itu tak penting. Yang pentingnya perumpamaan manusia yang beriman ni bertunjang kepada kalimah thayyibah ini, kalimah la ilaha illallah ini. Kalau benar-benar kita faham apa yang ada pada diri dia, ilmu, harta benda, kesihatan, kemahiran, kepakaran, apa saja yang ada pada manusia, dia akan memberi faedah kepada orang lain. Itu maksudnya. Kalau dia ada harta, dia sumbang juga kepada manusia lain untuk dapat faedah daripada nikmat harta dia itu. Selain daripada itu, kalau dia ada ilmu, dia hamburkan kepada orang lain. Sama ada cara berpondok ke, cara ceramah macam saya buat ni ke, macam-macam. Dia memberi faedah kepada orang lain, bukan untuk simpan. Kalau dia ada tenaga, dia gunakan tenaga itu untuk membantu orang lain juga. Bukan memukul orang, membantu orang lain. Kalau dia ada ilmu perubatan Al-Quran kah, ru'yah, dia gunakan untuk orang lain. Di samping itu dia dapatlah sedikit upahan dia ke apa ke, itu terpulang kepada orang yang sakit itu. Ada ceramah dulu lah, terpulanglah pada pihak masjid itu, nak bagi berapa, tak bagi berapa. Tapi orang kata, orang berbudi dan berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Betul tak? Ini orang bahasa ada sana. Ya. Itu dia. Itu kesan daripada kita tu ada kalimah thayyibah. Kalau betul-betul lah kita faham, sehingga kita berkorban harta nyawa sekalipun kita kurniakan untuk Allah. Serah balik kepada Allah. Sebab itulah orang-orang yang hebat zaman dulu, sebab itu dia menang, boleh memerintah dunia. 3/4 dunia ni boleh diperintah oleh Islam. Sebab dia faham kalimah ini. InsyaAllah kita pun faham sikit-sikit. Kita kawan dulu. Sayyidina Abu Bakar contohnya habis dikorbankan harta benda untuk Allah. Umar tak habis juga lah. 1/berapa kali itu. Ada yang bagi separuh, ada yang bagi 1/4, ada yang bagi 3/4, macam-macam. Itu kaya-kaya belakang tu. Sayyidina Utsman raya semua. Abdurrahman bin Auf, bukan karena dia nak menunjuk-nunjuk. Kalau dia bagi satu perkara kepada orang, nak tunjuk-tunjuk, nak ungkit-ungkit, tengok orang lain mana boleh bagi. Kami, parti kami, dia beri situ. Tengok, bagi-bagi 480. Apa nama tu? Apalah. Berinka, berumka, beriska, pakal. Dia bagi. Itu nama dia. Bagi malam saya cakap di Sedambuk. Saya kata bagi ambil. Jangan terus hutang budi. Saya pendapat. Sebab saya pun orang miskin juga. Bagi ambil. Ya. Masuk dalam akaun. Tengok pun belum akaun. Betul. Bagi ambil.
paling kurang pun beli handphone baru ke apakah, jangan tak mau terima, itu penalti sangat. Bagi ambil, bukan duit dia. Katalah Cik Rahmat kita dia bagi, bukan duit dia, duit orang lain, duit masjid dan duit apakah, ambil gitu. Faham? Sini tak ada terima semuanya hebat-hebat katanya. Saya pernah tanya seorang di Serapak Gadan, bagi tak terima kan? Tak layak dia, tak layak terima. Dia banyak tanya. Pulanglah. Okeylah. Dia sumbang balik itu tak ada kepentingan, kata nak minta jasa ke, nak minta jadi presiden ke, nak minta jadi Perdana Menteri ke, nak minta jadi menteri ke, minta jadi pegawai ke, tak ada. Lillah. Kerana kita berkata tadi, la ilaha illallah. Itu. Ada tak pula? Kalau dia bagi kerana nak harta. La ilaha ilmalu illa malun illallah. Patutnya begitu. La ilaha illa al-mal, al-fulus, al-pangkat, apa benda lagi. Illallah. Allah itu dalam hati, maknanya ingatan hati kita itu terhunjam sungguh-sungguh umpama pokok yang terhunjam ke bumi yang tak goyang-goyang kalau angin seperti biasa. Kecuali kiamat itu. Okay. Dia mengibakan pada walai pokok itu. Dia berlambai-lambai ke atas berbuah apa, tengoklah buah apa. Hanya belum ada lagi teknologi di Malaysia kita ini. Pokok rambutan itu berbagai-bagai warna buah, belum ada lagi. Saya tak nak dengar. Ini boleh dijadikan surga. Cara kawin dalam pokok. Dahan sebelah sini kawin dengan benih kuning. Dia besar jadi akhirnya jadi kuning lah buah dahan tu. Buah dahan sana bagi warna apa-apalah gitu. Belum buat lagi. Ini perlu itu teknologi. Namun nak pindah pokok rambutan itu supaya jadi pokok lain, no. Allah jadikan pokok rambutan, pokok mangga, pokok apa nama lagi, naka. Tapi boleh. Jelas ya? Dan jelas bila ceramah mana-mana. Itu. Jangan jelas dalam diri kita ya, jelas kemudian tu bagi ceramah tempat lain. Saya tak jelas pun. Gila. Di mana-mana surau ke, buat usrah di rumah-rumah ke, buka ayat ini, tafsirkan begitu. Sekadar yang mampu. Tapi jangan seleweng ayat. Okey. Dia kata asluha sabit. Tunjangnya, asluhani asalnya ataupun tunjangnya sabitun. Sabit maknanya tetap di bumi. Wa far'uha fis sama'. Cabang-cabangnya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya di udara. Ke atas maksudnya. Fis sama'. Kemudian sampai masanya tu'ti ukulaha. Kita paham dulu.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin dan muslimat, demikian Allah buat perumpamaan orang-orang yang beriman dan bertakwa bertunjang kepada kalimah thayyibah ini, kalimah baik. Tak ada lagi kalimah yang baik dari awal sampai akhir kita. Kalimah itulah yang kita mudah-mudahan kita dapat bertutur di akhir kalam kita. Baik itu tuan-tuan, bila kita sudah nak tidur tuan-tuan, jangan bercakap lagi dah. Sesudah kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ambil cara asyhadu, boleh bersaksi. Boleh juga dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Tidur. Serah kepada Allah. Kalau nak cakap pun, wirid-wirid yang lain, zikir-zikir boleh. Boleh kan? Jangan berbual pula dalam tidur kita tu. Inilah, itulah, inilah. Kan? Nak berbual-bual dulu. Beri puas-puas. Lepas tu, la ilaha illallah. Orang tanya pula, orang hukum fiqh ni, orang ngaji masjid ni cerdik. Dia kata, Ustaz, kalau saya dalam junub boleh tak saya kata la ilaha illallah? Boleh. Niat zikir. Niatkan itu zikir. Tak ada nak mandi sejuk sangat, air pun sejuk terlampau. Tak
takkan nak masak air panas. Tak apa. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ditakdirkan mati malam itu. Soal mati, ajal dah sampai. Nafas kita terakhir di situ. Macam baru saya dapat tak maklum dari baru ini Ustaz Badrul Hisham apa nama saya lupa. Budak muda lagi ya. 30-an gitu. 30-40 gitu lah. Ada nama tu. Saya pernah panggil itu. Ada. Dia sebelahnya. Sebelah Ampang. Tak apalah. Saya pergi ramalan itu. Ada pengurusi umumkan suruh hadiah Fatihah. Malam itu dia tidur. Pagi-pagi sedar-sedar nak bangun sembahyang subuh, isteri dia tidur dah tak ada lagi dah. Dah pun kembali ke rahmatullah. Malam Jumaat dia lepas. Hari Jumaat lagi mati dalam tidur, tak kena azab maut tu, azab tarik nyawa dah. Terus mati. Kalau ditakdirkan Allah kita mati dalam tidur pun kita dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang yang sedang nazak kita kena sunat ajar kalimah itu. Berdasar kepada sepotong hadis lakinu mautakum bi zikri la ilaha illallah. Ajarlah orang yang hendak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Jangan dipanjang-panjang sangat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berzikir pula di situ lagi. No. Dia orang yang nak mati yang sedang kalut. Kalau lah orang yang nak mati tu bangkit, dia cerita balik pada kita. Dahsyat. Malaikat datang nak tarik nyawa. Sakitnya. Nabi pun berkata, dia panggil orang yang mati itu dia hadimul lazat. Dia merusakkan kelazatan kita tu. Orang yang nak mati ini kelazatan tak ada lagi dah. Lidah dia rasa keluh habis. Telinga pun tak dengar lagi dah, ciuman semua panca indera kondem habis semua sekali. Kemudian ditarik oleh malaikat. Orang tanya, ya Rasulullah, kalau Rasul sakit juga kan? Sakit juga, tapi menggali tak sakit macam mana orang derhaka kepada Allah. Sebab itu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, doa diajar oleh Nabi. Ya Allah, akhirlah kesudahan kau dengan husnul khatimah, elok kesudahannya. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah kau sudahi aku ini dengan busuk atau jelek kesudahannya. Mati dalam kafir itu memang jelek semua. Mati dalam kita bergolongan dengan manusia. Tengah-tengah kita duduk berdalu di mana-mana. Tiba-tiba ajal mau dipanggil ketika itu. Su'ul khatimah. Kalau bolehnya, lepas salat, isya. Jangan takut nak sembahyang isya, nanti mati kan nanti. Ada orang di Segambut, orang Bromo sikit pada itu kuranglah. Pagi subuh tu, Isya tu, hari Selasa malam. Makan nasi lemak sekali. Lepas kuliah ada makan di masjid tu. Masjid ni mau nanti satu masa ada juga kot. Ada makan-makan lah untuk pensyarah tu, bernama imam, makan-makan lah. Ada bagi orang masak. Dengar khabar, hari Rabu ke hari Khamis, tak ingat. Sampai berita, mesej dengan saya, orang yang berkenaan itulah pun kembali ke rahmatullah. Meninggal di China. Tengok. Pergi ke China, bersehat walafiat, tiba-tiba mati di China. Tengok tuan-tuan. Isteri dia pergi bersama-sama. Balik seorang. Bersama dengan rombongan dia lah pergi. Orang kata apa? Pergi tengok negara orang. Mati di sana. Nak buat balik mereka
ke ni segambut ni nak balik ke Malaysia ni. Berapa dia punya ni? Kalau nak di Kebumi sana lebih kurang dekat 7,000, 70,000 pun. Buat balik Malaysia ni lebih kurang 40,000. Allah Akbar. Ditanam sana bukan ditanam, di semua sana tak ada kubur, dibakar ke semua sekali. Abunya yang ditanam. Jadi tak banyaklah tanah tu boleh buat projek perumahan apa lagi. Gurau dia sikit. Ya tak? Tak apa. Bawa balik tu saya sampai di masjid tu, tolong doakan sembahyang lagi ni lah, tahlil apa semua. Tengok tu, ajal. Saya nak cakap tu ajal. Ajal kita saya juga, tak ada action lah, tak ada sombong. Besok atau lusa, hari ini, malam ini, boleh jadi sekejap lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan dia hidup. Orang yang mati, akhiri dengan kalimah La ilaha illallah. Dia pun ucap tenang keluar. Nabi ada sebut dalam hadisnya, siapa-siapa yang berkata, mengucap La ilaha illallah, akhir kalamnya dakhalal jannah, masuk surga. Apa maksud masuk surga? Kalau dia tak sembahyang tak apa. Kalau orang yang derhaka payah nak sebut kalimah itu pun. Orang-orang yang baik tadi, orang yang selalu menyumbang tenaga dia untuk Allah, orang yang bersolat, orang yang membuat ibadah dengan apa potensi ada pada diri dia tu, dia sumbang balik kepada Allah. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita berbakti dan kepada Allah juga. Sudah. InsyaAllah kita masjid ini dah berbuat dah. Tapi tak apa, peringatan untuk diri saya dan kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. Saya tak pernah mampu. Jadi begitulah Allah kata, tu'ti ukulaha. Maknanya bukan makan kalimah La ilaha illallah tu gulung-gulung kertas tulis, celup dengan air atau minum air, bukan itu. Bukan cara itu. Maksud dia sini, kesan daripada kalimah yang kita pegang sungguh-sungguh, iktikad dalam hati itu, dia akan memberi makan kepada orang lain. Diri dia juga bermanfaat, orang lain boleh rasa nikmatnya daripada orang itu. Apalah ada pada kita, tuan-tuan, ilmu ke contohnya ya, teknologi ke, kepandaian ke, kemahiran ke, ajar kepada orang lain, berturun, jangan duk simpan. Jangan jadi macam orang ilmu silap, dia belajar pada tubuh dia 30 buah. Faham buah ni? Bukan buah rambutan. Buah silat tu. Baik, macam pandai pula Ustaz. Dengar-dengar je lah. Umpamanya, belajar daripada Tok Guru dari kampung dulu 30 macam buah silat tu. Buah bunga dia, buah. Kalau begini, buah begini, 30. Bila dia mengajar pula mari Kuala Lumpur ni, misalnya, dia buka gelanggang di mana-mana, dia tak bagi semua. Dia bagi 25 je. Tinggal 5. Nampak? Kemudian murid dia tu pula pergi buka gelanggang di mana-mana, 25, tak bagi semua, bagi 20 je. 5 simpan. Akhirnya murid dia tu pula pergi mengajar di mana-mana lagi, turunkan tak bagi 20, bagi 15 je. 5 tinggal. Akhirnya kosong, tak ada apa. Pasal apa? Pasal dia berkhidmat, dia bagi. Itu bukan kerana Allah. Dia bagi itu kerana nak pertahankan diri. Bukan ada salah di segi itu. Nak tahan diri. Kalau aku bagi semua, nanti murid aku bantai aku sendiri. Kacau. Ini salah. Prinsip ilmu agama ni tidak. Ilmu teknologi, sains, apa benda yang kita tahu, semuanya dia bagi semua kepada orang. Dia tak akan kurang sedikit pun. Lagi dibelanja, dibagi kepada orang, lagi dia bertambah. Dia macam itu. Dia tak macam harta, kalau kita bagi ada 10, kita bagi orang itu RM1, kita tinggal 9. Zahirnya lah, hakikatnya Allah tambah itu cerita lain.
Ilmu ni dia bertambah, tuan-tuan. Kita bagi ke orang dia bertambah. Macam kita baca khutbah, tuan-tuan. Tapi kalau dia baca teks yang telah disediakan, banyak tu jalan kita dapat. Tapi nampak macam mana, tak ada kemeriahan berpidato. Orang yang ada mahir, macam setengah-setengah ustaz, naik tamimah tu dia dapat suatu ayat Quran. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dirahmati Allah, firman-Allah Ta'ala, apa-apa saja ayat yang dia pilih, tak cukup masa. Akhirnya barakallahu li wa lakum bil Quran. Dia orang pandai. Tapi kerana dia kesetengah-setengah orang lah mengambil kesempatan itu untuk pahaman politik masing-masing, maka orang sebelah tak suka dengar. Itu saja puncanya. Ya. Itu asalnya yang jadi kena teks semua. Kalau kita ada kebolehan, kita pernah berlaku lah. Terhadap diri saya sendiri pun, dululah masa muda-muda. Di mana? Di Pundasang, tempat yang gegar bumi. Pernah saya situ, dia kata, Ustaz baca khutbah ni, saya ingat ada teks di atas meja tu. Atas meja khutbah tu. Tengok apa pun tak ada, kosong. Saya pun tak ada lah sedia apa-apa. Nasib baiklah ingat sikit-sikit. Mula-mula tu dekat setengah jam juga lah. Alhamdulillah. Kita ada sedikit kemahiran, bukan untuk bangga tak. Dan baru ini di Wasa Maju saya berkhutbah di sana. Tengah-tengah nak baca khutbah baru habis harap dia saja, black out semua sekali. Gelap ya Allah ya Tuhan. Kalau tak ada kemahiran macam mana nak baca teks tak nampak. Yang khutbah yang kedua ataupun masih gelap lagi, nasib baik ingat cermin di lampu spare dia panggil. Tengok, bolehlah baca Tang Agung tu saja, jangan tinggal nanti orang marah. Orang kita ni kalau tak baca buku nama Agung, marah. Dan kalau tak payah datang baca khutbah lah Ustaz. Tak ada Agung pun tak apa, tak ada Sultan orang jaga kita sini, Sultan Selangor. Kalau tak buat tak baca lah, tak salah. Tapi kerana kita ni menghormati kepada raja kita yang adil, contohnya. Okeylah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Wa yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah Ta'ala buat perumpamaan linnas kepada manusia. Pada manusia ini termasuk yang bukan Islam dan yang sudah Islam, yang Islam, la'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan Allah kata, kamu akan mendapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kesan daripada kalimah la ilaha illallah. Dan kita, kalau kita ada orang tu dah mengucap la ilaha illallah, kita tak bergaduh dengan dia, kita tak bermusuh dengan dia. Kita kadang tak faham tu orang tu mengucap sama-sama Islam satu masjid pun kita bermusuh. Ini apa punya orang? Tak kena. Kita dah lari dan menyimpang karena sedikit perbezaan pemikiran kita saja. Dah hantam orang itu, hantam orang ini. Tak kena. Jangan hantam orang, hantam diri kita sendiri dulu. Aku ni betulkah? Ataupun aku ni tak betul? Kalau aku ni betul, yes. Kita mengajak orang itu dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah kepada agama Tuhanmu itu dengan bijaksana. Hikmah itu dengan ilmu dan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, tunjuk teladan yang baik. Wajadilhu billati hiya ahsan. Kalaulah ada perdebatan di antara kita, billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang baik. Itu panduan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya sepuluh bimbang sedang tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, akan berpecah di masjid-masjid yang berbeza pendapat di segi politik.
Ada dah terdapat. Di sini tak apa lagi insyaAllah. Karena semua kita dah paham. Jangan ada yang berlaku macam itu. Kita innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Tapi kalau berbeza sedikit sebanyak pendapat ini, teknikal dia, ada orang tu nak berdiri dulu, ada orang nak buat tiang dulu, ada orang tu nak buat macam-macam cerita. Tak apa. Tak jadi salah. Tapi jangan berperang sama sendiri. Bagaimana lemahnya Islam kerana kita berperang sama sendiri zaman-zaman dulu. Zaman silam dulu. Zaman Abbasiyah. Zaman Umayyah. Zaman itu. Berperang di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Sehingga Ali pun jatuh dan wafat. Ditipu helahnya dalam peperangan itu. Mereka julangkan Al-Quran. Cocok Al-Quran itu dengan lembing, julang. Ayo kita berdamai, berdamai. Sayyidina Ali kata jangan kau percaya dengan buku ini. Dia panggil julang Al-Quran itu baik, tapi maksudnya jahat. Sayyidina Ali dapat segenal macam itu. Ada orang bawah ni, pengikut-pengikutnya, baguslah kita berdamai, dia pegang makbul sama sendiri. Ini puncanya kejatuhan negara Islam zaman dulu. Turun-temurun. Yang kedua ialah bukan kerana Allah, kerana harta. Harta yang dicari itu dia utama kepada diri dia sendiri. Harga barang naik melambung-lambung, ya bukan. Bukan untuk nak balik kepada rakyat itu sendiri. Kononnya untuk rakyat, tapi bukan untuk rakyat. Untuk perut sendiri dulu. Ibarat kata orang Melayu, kita jari 10, bagi 1, 9 kau masuk. Ini pemimpin ketam nama dia. Ini nabi lain. Saya tak kata siapa. Jangan jadi macam kita bagi 10 jari ini, kita bagi 1 je ke orang lain. Tubuh bising sekapung, 9 kita tahu. Nah, habis. Baik, panjang cerita. Tuan-tuan bacalah perkara semata. Bahaya tuan-tuan negara kita. Okeylah, sekarang ni rakyat belum berontak lagi. Kalau dah berontak, dia akan jadi macam mana di Iraq. Tengoklah tuan-tuan, orang yang membuat fitnah pada Presiden Iraq baru mati malam. Orang Arab juga buat fitnah konon-kononnya Iraq ni. Dia telah mengumpul harta senjata berat. Baik itulah mereka marah sangat-sangat. Singkirkan Saddam Hussein, lagi-lah tu sembunyi dalam gua mana, terowong mana. Berjanggut, berjabang tengok, akhirnya ditangkap dan dibunuh dulu. Orang Arab sendiri. Di Syria ada macam juga. Apalagi kalau di Palestin, di Lebanon dan sebagainya. Sampai ulama pun dia ancam suruh bunuh. Seperti ulama Yusuf Al-Qaradawi yang tersuhur karena dia memberi fatwa orang yang berjuang di fisabilillah, berjuang di Palestin itu, dia mati syahid. Dia di fatwa, dia keluar. Akhirnya dia orang nak suruh bunuh. Mudah-mudahan kita doa jangan matilah, jangan dibunuh begitu. Mati tak mati siapapun. Tapi kalau dah ajal yang begitu, jangan takut pada mati. Saya ini bukan ulama, pula adalah semak je. Jadi maknanya apa yang saya tahu saya sampaikan kepada tuan-tuan. Boleh kita kongsi bersama. Wallahu a'lam. Jangan banyak-banyak sangat, jangan sembahyang lagi. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di bulan hadapan ya, Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mohon maaf. Aku qauli hadza li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mustaghfirin wa najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا رحمة الدين والمرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا يا الله على القوم الظالمين وانصرنا يا الله على القوم الحاسدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد